أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk bersama lagi di pagi hari Selasa ni untuk kita menyambung perbincangan dalam usaha mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat Al-Quran dan seterusnya, memahami isi kandungan Al-Quran agar memahami itu boleh membantu kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita untuk kita melakukan amal soleh dan menyediakan diri kita untuk kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, saya teruskan perkongsian kepada kalimah yang terakhir di dalam ayat yang ke-12 surah Al-Baqarah. Seperti biasa kita mulakan dengan buat screen sharing. Ya, ini adalah paparan daripada digital Al-Quran yang dipanggilkan Al-Quran dan tafsir dan perkataan, ya, perkataan, ya. Kadang-kadang dinamakan tafsir dan perkata yang kita boleh gunakan untuk membantu kita untuk mengenal kalimah-kalimah yang kita bincangkan, ya. Sekarang ni kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Kita tekan surah Al-Baqarah dan kita bawa kepada ayat yang ke-12, iaitu hari ini kita akan melihat kalimah yang terakhir adalah kalimah yang ke-7, ya, iaitu yash'urun. Ya, so sebelum kita tengok dia dengan lebih jelas, ataupun tuan-tuan boleh teruslah, ya, boleh terus tekan di sini kalau kalau kita tak biasa dengan melihat tanda-tanda daripada ni, tapi kita kena belajar, ya, biasakan dengan melihat tanda-tanda ni untuk mengenali kalimah tu. Mungkin kita boleh belajar pelan-pelan, ya. Iaitu pertama sekali kita lihat, okey, kita kotakkan dia dulu. Kalimah yang ni, apa yang kita boleh lihat daripada kalimah bila kita membaca Al-Quran, kita melihat kalimah tu di dalam ayat, ya, ayat. Beberapa tanda yang kita boleh guna pakai, ya. Iaitu pertama sekali kita akan lihat kalimah tu bermula dengan huruf ya. Yang ini, ya, kita ambil warna hijau. Ya, lihat ada huruf ya ni, ya berbaris atas tu. Itu tanda yang pertama untuk kita mengenal dia, ya. Mengenal kalimah ni bermakna apabila satu kalimah tu bermula dengan ya, dia adalah tanda kepada fa'il, fi'lun mudhari'. So ya ni adalah fa'il, kita panggil fa'il ataupun kita panggil ya mudhari'ah, ya, ya mudhari'ah yang mewakili berlaku kepada perbuatan. Jadi bermakna kalimah ni adalah kalimah kata kerja, dan kata kerja tu adalah di dalam kumpulan kata kerja fi'lun mudhari', ya, sebab kalimah kata kerja ada 3.
iaitu fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku, dan ada fi'il amar, iaitu perbuatan arahan, mengarahkan seseorang, itu termasuk dalam fi'il amar. Jadi daripada tanda-tanda tu kita kena belajar mengenal, ya. So di sini salah satu daripada daripada tanda, ya, apabila satu kalimah tu bermula dengan ya tu dipanggilkan ya mudhari'ah. Okey. Cuba kita tengok ada tak ya lain sebagai contoh, ya. Di bawah ni pun sama. Allahu yastahzi'u, ya. So dia ada ya bermula dengan ya tu, bermakna kalimah tu adalah kalimah fi'il mudhari', ya. Kadang-kadang dia dimulakan bukan dengan ya. Di sini pun satu samanya. Sebenarnya yash'urun ni kita dah jumpa sebelum ni, ya. Kita dah kupas. Ini samalah. Yash'urun ni sebenarnya kalimah yang sama. Kadang-kadang kita jumpa juga kalimah tu bukan bermula dengan ya, tapi dia bermula dengan ta. Okey, apa contoh dia? Di sinilah. Nah, dia mula dengan ta, ya. Tak kira sama ada baris atas ataupun baris hadapan, ya. Tapi ada perbezaannya lah. Kalau dia baris atas tu, apakah tanda dia? Kalau dia baris hadapan tu, kita juga boleh mengetahui tanda-tanda dia, ya. La ya'lamun, ini bermula dengan ya. Ya mudhari'. Semua kumpulan yang sama lah ni. Fi'lun mudhari'. Wa yamudduhum, ya. Lepas waw ni satu kalimah. Kemudian dia mula dengan ya. Ini dia semuanya ya mudhari'ah. Dia panggil. Bermakna ya tu menunjukkan pelaku dia. Sama ada dia ataupun mereka, ya. Bagaimana kita nak tahu sama ada dia ataupun mereka? Kemudian kita akan tengok di hujung dia. Di hujung tu ada tak imbuhan jamak? Ya, ada tak imbuhan jamak? Ya, sebagai contohnya, kalau ya ni tak ada waw nun, bermakna dia. Dia seorang lelaki. Ya, iaitu yash'uru. Itu dia saja. Ya itu adalah pelaku seorang. Tetapi kalau ya ni di hujung kalimah tu ada kalimah waw nun, bermakna ramai. Jadi dia yang ramai membawa erti mereka. Ya, begitu juga sini. Ada ya ni adalah dia. Tetapi kalau ada penambahan waw nun di hujung tu, maknanya dia tu yang ramai. Dia yang ramai bermakna mereka. Jadi pelaku kepada perbuatan tu adalah mereka. Sini pun sama, ya. Ya dengan waw nun tu bermakna mereka, ya. Tetapi di sini kita tengok ya tidak ada waw nun. Tidak ada waw nun bermakna pelaku tu tadi ya tu adalah dia. Ya, dia sini dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Allah ni tak boleh jamak lah. Allah kenalah singular, ya. Sebab itulah dia tidak ada waw nun di sini. Sebab dia merujuk kepada Allah sebagai pelaku dia. Begitu juga disambung dengan yamudduhum ni, ya ni tidak ada, lepas dal ni tidak ada waw nun, ya. Menunjukkan pelaku dia ya tu ialah dia seorang. Ya, dia seorang. Itulah cara-cara kita nak mengenal, melihat daripada kalimah daripada huruf-huruf dan tanda-tanda di apa di dalam kalimah tu, dia sepatutnya boleh memberi panduan, ya, kepada kita, ya, macam mana nak mengenal dia, ya. Itu cara yang pertama. Okey. Okey, cuba lihat apakah perbezaan, ya. Tadi saya kata kadang ya ni boleh mengambil baris hadapan ataupun baris atas. Dalam konteks ni ya ni mengambil baris hadapan, tetapi di atas ni ta, ya. Dalam konteks ni dia menggunakan ta. Ta juga adalah mudhari'ah.
Kalau ya yang baris hadapan ataupun ta, ya dengan ta apa bezanya? Ya ialah dia, ta adalah kamu. Itu bezanya. Ya adalah dia, orang ketiga. Ta adalah kamu, orang kedua. Ya. Kadang-kadang penambahan dia bukannya waw nun. Ya, penambahan dia boleh mengambil bentuk waw alif ziyadah. Ini dia. So dalam konteks ini pun tufsidu ni ialah fi'il mudhari', yang mana pelaku dia ialah ta, ya. Kemudian imbuhan dia bukannya waw nun tapi waw alif ziyadah. Ya, kalau penambahan waw alif ziyadah tu dia memberi perbezaan maklumat yang antara dua ni perbezaannya adalah dari segi i'rab, ya, i'rab. Yang ini tadi i'rab dia ialah marfu'. Ya, kalau penambahan waw nun ni adalah marfu'. Jadi kita boleh terangkan waw nun ni adalah imbuhan jamak marfu' yang lelaki, ya, untuk orang lelaki. Sebab dia waw nun ni adalah bilangan kepada ya tadi, yang kalau waw nun maknanya lelaki, jamak yang marfu', ya, itu waw nun. Tetapi kalau jumpa waw alif ziyadah, dia tambahan juga kepada ta ni, ya, yang membawa ti menjamakkan, meramaikan ta ni. Kalau ta tak ada waw alif ziyadah, dia seorang, kamu seorang. Tetapi bila ada waw alif ziyadah, bermakna kamu yang ramai. Tapi kenapa sini tidak waw nun? Kerana dia konteks ataupun i'rab dia berbeza, ya. I'rab tu adalah status dia, ya. So dalam ini fi'il mudhari' juga, tetapi i'rab yang majzum. Ini majzum. Ini maknanya waw alif ziyadah ni adalah penambahan ataupun imbuhan jamak majzum, ya, dan lelaki juga. Ini pun lelaki tapi marfu'. Ini muzakkar tetapi majzum, ya. So dalam konteks penggunaan yang ni, fi'il mudhari' ini mengambil i'rab yang majzum, ya. Yang ni waw nun tadi ialah marfu'. Yang ni marfu', ya. Okey. Begitu juga di sini, ya. Di sini pun ada satu contoh lagi, ya, iaitu ini yakzibun. Ya tu adalah mudhari'ah fa'il dia. Kemudian fa'il itu akan ditambahkan di hujungnya waw nun, menunjukkan fa'il dia tu ramai, menjadilah mereka. Mereka, ya. Mereka dalam i'rab yang marfu', ya, marfu'. Okey, nanti kita akan terangkan apakah beza di antara marfu' dengan majzum kepada fi'il mudhari', ya. Tapi sebelum tu kita cuba juga kenal, kalau mudhari'ah, dipanggil mudhari'ah tu berbaris hadapan, bukannya berbaris atas, itu wazan dia, ya. Wazan bermakna kalau yash'uruna, ya baris atas ni, dia mengambil wazan yang pertama. Sini pun sama, ini wazan pertama, sini pun wazan pertama. Ini semua wazan pertama, ya, bila ya baris atas. Tetapi kalau mudhari'ah tu mengambil baris hadapan, dia bukan lagi wazan pertama, ya. Dia adalah wazan yang keempat, ya. Dan kita akan lihat nanti bila mudhari'ah tu mengambil baris dhammah, dia boleh juga mengambil wazan kedua, dia boleh juga mengambil wazan ketiga, dan boleh mengambil wazan keempat, bergantung kepada susunan huruf selepasnya, ya. Selepasnya, terutamanya huruf yang dua huruf akar ni. Huruf akar kepada ini ialah fa, sin, dal. Jadi huruf akar tu dengan sekali ta baris apa tu akan memberi tahu kita wazan yang keberapa. Itu sebagai contoh untuk kita mengenali. Yang ni pun sebenarnya kita dah buat, ya. Mengenali. Sampai kita membaca tu, kita perlu mengenali kalimah tu supaya kita memahami konteks, ya, kalimah tu dan
maknanya dalam konteks yang bagaimana, ya. Okey. Doktor, kalau wala yush iranna tu, 4 lah tu. Mana? Wala yusy'iranna. Kalau apa surah Al-Kahfi tu. Ini yang mana? Wala yush iranna. Sama kan dia punya huruf akar dia? Sama. Mana yusy'iranna? Tak ada sinilah. Surah Al-Kahfi. Okey. Shim Ain Ra jugalah. Tapi dia Sama tu. sebab baris depan tu dia Dia bagi wazan wazan keempat. Dia keempat ambil lah tu. dia ambil wazan keempat tu. Bila dia baris hadapan, dia boleh jadi 2, 3, 4 dia. Tapi kita boleh mengenal daripada penulisan tu mana satulah, ya. Jadi macam mana tuan-tuan nak mengenal, kena gunakan template yang saya bagi tu, ya. Sebagai contoh, yash'uru ni, okey, macam mana kita nak mengenal dia wazan yang keberapa? Kita gunakan template, kena gunakan template, ya. Tapi sebelum nak gunakan template tu, tuan-tuan kena cari acuannya daripada sini, ya. Acuannya ialah apa kita buat, ya. Pertamanya kita ambil acuan tu daripada yang ni, ya, yang komponen kata kerja tu. Bukannya keluarkan komponen imbuhan waw nun tu. Yash'uru ni kita tahu, cari 3 huruf akar dia. 3 huruf akar dia ialah shim, ain dan ra, ya. So shim, ain, ra tu apa kita buat? Kita tukarkan dengan huruf akar kepada acuan kalimah, iaitu fa, ain, lam. Bermakna shin ni tukar kepada fa, ain tukar kepada ain, masih jadi ain lah. Ra ni tukarkan kepada lam. Jadi dia yaf'ulu. Jadi ini tukar pada fa, dia akan jadi yaf. Ain tetap ain, jadi yaf'u. Ra ni tukar pada lam. Jadi dah dia yaf'ulu. Ya. So bila kita dapat acuan tu, barulah kita pergi tengok dalam template tu. Kalau kita tak biasa lagi daripada melihat di sini, kita boleh gunakan template yang telah diberi pada tuan-tuan tu, iaitu bahagian acuan kata terbitan tu di sini. Cari yaf'ulu tadi, ya. Yaf'ulu tu mana dia acuan dia? Inilah yaf'ulu, merahkan dia, ya. Ini acuan yaf'ulu. Yash'uru tu bermakna dia mengambil bentuk acuan daripada yaf'ulu. Mana kalau kita tahu dah dapat acuan tu, kita tahulah kalimah tu membentuk daripada acuan yang fulu, bermakna jenis dia ialah fi'il mudhari' ma'lum, wazan 1C ni maknanya dia dalam wazan 1 lah, ya. Kalau nak lebih tepat W1C, ya, sebab mudhari' ma'lum ni dia ada 3 acuan. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Kita tengok semua baris atas. Ya, semua baris atas, ya. So kalau kalimah tu bermula dengan mudhari'ah dia, baris depan bermakna dia salah satu daripada yang ni lah. Ini wazan kedua, yufa'ilu. Wazan ketiga, ya pun baris depan juga, yufa'ilu. Dan wazan keempat juga baris depan. So bermakna kalau dia baris depan tu, dia bukannya wazan 1. Ya, dia sudah mengambil salah satu daripada 2, 3 dan 4. Ya. Perbezaannya kita akan boleh kenal kalau ada tasydid di huruf yang kedua, ain tu, itu wazan kedua. Baris hadapan mudhari'ah dengan huruf kedua tu bertasydid, itu maknanya dia mengambil wazan kedua lah. Jadi fi'il mudhari' maklum, wazan kedua. Kalau dia ada alif selepas huruf pertama dia dan mudhari'ah dia baris hadapan, bermakna dia menggunakan wazan yang ketiga, ya. Yufa'ilu. Ya, yang tadi ialah yash'uru, mana dia mengambil wazan ni, ya. Kalau dia mengambil acuan ni, dia akan jadi apa?
Yusya'iruna. Yusya'iruna. Itu wazan ketiga. Kalau wazan kedua, kalimah tadi dia akan jadi apa? Ya tu baris hadapan, ain tu baris bawah dan bertasydid. Jadi yusya'iruna. Yusya'iruna. Itu wazan kedua. Itulah cara-cara ya. Jadi kita akan boleh, tuan-tuan kena biasakan dengan acuan kata terbitan. Semua yang tuan-tuan lihat di bawah ni, daripada fa'ala sampailah ke bawah tu, ini adalah dipanggilkan acuan kepada kata terbitan dalam kalimah-kalimah Al-Quran ya. Nah, kalau tuan-tuan biasakan dengan pattern-pattern yang ni, setiap jenis ni dia ada pattern dia tertentu ya. Dia berbeza di antara satu susunan pattern tu dengan yang lain. Jadi kalau kita familiar, biasa dengan pattern tu, kita akan dapat ya melihat jenis dia. So, sekiranya kalimah tu mengikut pattern-pattern yang tertentu tu, itulah jenis dia ya. Dia menjadi satu panduan kepada kita apabila kita membaca Al-Quran ya. Untuk permulaan ni tuan-tuan kena buat latihan rujuk sini ya, daripada kalimah tadi, tukarkan 3 huruf akar dia kepada huruf akar fa, ain, lam. Semua acuan ni menggunakan huruf akar fa, ain, lam ya. Okey, so balik kepada tadi, kita di sini ya syu'ur. Jadi apa kita buat? Ini kita menengok daripada kalimah ya. Kalau tuan-tuan tak biasa, boleh gunakan bantuan ya, dipanggil apa tu, saluran hayat ya. Ada saluran hayat dia, tekan di situ, dapat maklumat dia ya. Dapat maklumat di sini yang lebih ya terperinci ya. Semalam rasanya kita ada buat sedikit penerangan. Cuba kita tengok ada tak yang kita simpan semalam. Semalam ialah 18 hari bulan ya. 18 hari bulan, cuba tengok yang sini. Yang pertama ni. Ada. Ini la ya. La, kemudian tengok bawah ada tak? Ada. Ya. Kita dah terangkan semalam. Jadi ya tu ialah ya mudhari'ah, salah satu daripada mudhari'ah hamzah qata' nun ta ya ya. Mewakili fa'il iaitu pelaku kepada kata kerja fi'lun mudhari'. Ya. Kemudian waw nun kita kata dia apa? Imbuhan jamak marfu'. Ya, imbuhan nak menjamakkan kalimah fi'il madhi, fi'il mudhari' ni, dia gunakan imbuhan dengan syarat dia kalimah yang marfu' dia gunakan waw nun. Ya, dari segi jantina dia adalah lelaki, iaitu imbuhan yang untuk fa'il yang muzakkar. Jadi bermakna fa'il dia yang mana? Ya dengan waw nun ni. Sini ada pun kita dah bantu semalam ya. Ya dengan waw nun tu adalah fa'il yang muzakkar, bermakna mereka. Ya dengan waw nun tu memberi erti mereka lah yang ni. Mereka ni datang daripada dua ni lah. Ya dengan waw nun ya, iaitu mereka tu ialah muzakkar lelaki ya. Walau macam mana pun, bila muzakkar lelaki di dalam kalimah Al-Quran, dia juga termasuk kalau mereka tu bercampur jantina, iaitu lelaki dan perempuan, juga digunakan waw nun, iaitu jamak muzakkar ya, waw nun. Jadi waw nun tu bukannya makna lelaki saja bila dikata muzakkar tu. Kalau percampuran lelaki dengan perempuan pun digunakan waw nun juga. Melainkan kalau kalau semua perempuan. So kalau semua perempuan, di belakang ni dia akan, imbuhan dia akan berbeza ya, bukan lagi waw dan nun baris atas ya. Kalau kita nak kongsikan sekarang pun boleh.
Iaitu kalau semua perempuan, dia apa yang berlaku? Dia akan buang waw ni. Ya. Mana dia tak ada waw, dia ada nun sahaja. Ya, kita crosskan dia. Mana cross ini ya? Kalau perempuan dia tak ada waw nun ya, dia ada non baris atas saja, tetapi huruf yang terakhir ra ni disukunkan. Tu dia punya kaedah dia. Ya. Nak memasukkan imbuhan fa'il kepada perempuan, ya, dia masih lagi ya, mereka perempuan ya, mereka tu semua perempuan. Masih lagi ya, mudhari'ah dia, kemudian ra ni disukunkan dan tidak ada waw, dia yang ada hanya ialah non baris atas. Jadi kalimahnya akan menjadi apa? Yash'urna. Yash'urna. Itulah kalau mereka tu perempuan yang ramai. Ya. Apa ni? Yash'urna. Jadi ya tu menunjukkan orang ketiga. Ya, dia, lepas tu dengan na ni yang jamak, jadilah mereka perempuan ya, yang sentiasa menyedari. Itu makna kalau yash'urna. Kalau yash'uruna, mereka sentiasa menyedari ya, sedar. Doktor, nak tanya doktor. Okey. Doktor, yang tufsidu tu, wa alif ziyadah tu, boleh tak kita ganti dengan wa nun? Kalau digunting waw nun, maknanya i'rab dia akan bertukarlah kepada marfu'. Dalam Jadi kan, kalau konteks dia bukannya marfu' tak boleh lah. ya. Ha, Jadi yang fungsi la tu yang menjadikan buang nun tu, itu doktor? nanti kejap ya. Itu harfun nafi. Okey, okey, kita ambil waw alif ziyadah tadi ya, semula tengok. Ya. Yang ni tadi ya. Ni ada waw alif ziyadah. Okey, Yes. dia i'rab di sini majzum. Sudah maknanya tidak boleh tukar pada waw nun ya. Tak boleh. Tak boleh sebab kalau tukar pada waw nun, konteks dia sudah berbeza. Oh. Dia sini majzum. Majzum dia tak sama dengan waw nun. Yang ni marfu' maknanya perbuatan tu sedang berlaku dan berterusan berlaku. Sedangkan kalau la tufsidu ni, majzum makna perbuatan tu belum lagi berlaku. Oh, okey. Tak boleh guna waw nun lah. Ya. Ha, Yang tadi kalau wa nun tadi dia telah dia sedang berlaku kan? betul. Perbuatan yang sedang berlaku boleh guna waw nun. Dia tak boleh guna waw ziyadah. Ya, kalau juga meletak waw ziyadah, dia akan jadi lain pula konteks dia. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey. Fungsi lam tu juga berbeza ya doktor untuk kedua-dua kalimah ni. Apa dia? Fungsi lam tu untuk la tufsidu dengan la yash'uru tu berbeza ya. Bila dia jazam, jadi la ni pun berfungsi berlainan. Dia kenapa dia membentukkan jazam tu, dia nak membentuk fi'il nahi di sini. Fi'il larangan. Jadi la sini sudah berfungsi sebagai la nahi. La nahi, yang ni la nafi. La nahi maknanya melarang. Janganlah kamu semua membuat kerosakan. Itu la tufsidu. Tetapi dalam marfu' la tu berfungsi berbeza. Dia hanya menidakkan saja. Jadi la sini bermakna tidaklah mereka semua menyedari. Tidaklah mereka semua menyedari. Okey, saya tunjukkan dengan tuan-tuan puan macam mana nak mencari acuan tadi ya. Ini tadi saya secara oral saja ya, iaitu kita tukarkan shin kepada fa, ain kepada ain, ra kepada lam, jadilah yaf'ulu. Tapi kita boleh tunjukkan dengan menggunakan leksi logos ya. Kita tengok kat sini. Yash'uruna,
Mana dia? Ya baris atas, shim yang sukun, ain baris depan, ra baris depan, dan nun baris atas. Ya, macam mana nak mencari acuan dia ya? So, acuan tu apa tuan-tuan buat? Mula sekali keluarkan imbuhan jamak tu yang ni ya. Keluarkan dia. Sorry ada waw sini. Kita tinggal waw. Ini kalimah dia. Jadi nak mencari acuan dia, mula keluarkan waw nun ni, buangkan dia. Ya, kemudian shim ni tukarkan, okey, kita kopikan dia. Lepas tu kita tukarkan huruf akar shim ain ra tu dengan fa ain lam. Kopi bawa sini. Ya. So shim ni tukar pada fa. Jadilah fa yang sukun. Okey, ain tukar dengan ain tetap ain yang sukun, ya. Ra ni tukar dengan lam. Jadilah lam yang sukun pula, dhammah. Ya, jadi itulah acuan dia. Yang sebelum kita pergi gunakan template tu, cari ni dulu ya. Yaf'ulu ni, inilah acuan dia. Jadi dalam template tu cari, nak mencari jenis kalimah tu, cari yaf'ulu dalam template tadi. Mana dia template sini? Ya, yang ni tadi, yaf'ulu. Barulah kita kenal. Iaitu bila tahu yaf'ulu, dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan 1, kalau nak sebut C boleh. Wazan 1C, ya, sebab dia ada 3 ni. Okey. Okey ya, sudah hari ini kita berhenti sini dulu, dah sampai 7.47. Kita akan sambung besok seterusnya ya, daripada sedikit pengenalan yang kita buat tadi, sama ada kita tengok daripada kalimah itu sendiri ataupun kita minta bantuan ya untuk maklumat-maklumat yang seterusnya ya. 3 huruf akar di mana ada shim, ain, ra. Ya, shim, ain, ra. Kemudian inilah dia punya kata terbitan dia. Ya. Tengok tidak ada waw nun ya. Ini kata terbitan dia. So di sinilah tuan-tuan kalau nak guna sini pun boleh nak cari acuan dia. Tukarkan shim kepada fa, ain gantikan ain, masih lagi ain, ra tukar pada lam, jadilah yaf'ulu ya. Cuma hari ini kita tambah sikit nak mencari kata dasar dia ya, sebab nanti kita pembentukan kalimah kita kena kenal kata dasar daripada shim ain ra tu. Kita gabungkan dia, bagaimanakah baris kepada shim ain ra tu dalam kata dasar dia ya. Adakah ain tu baris atas ataupun ain baris bawah ataupun ain baris depan ya. Membentuk kata dasar, sebab kata dasar ada tiga wajah ya. Tengok di sini semula template ni kata dasar. Acuan kata dasar ada acuan fa'ala, ada acuan fa'ila, ada acuan fa'ula. So adakah dia sya'ara ataupun sya'ira ataupun sya'ura. Itu pun kita kena cari juga yang mana di dalam digital Al-Quran tu ada membantu kita ya. So caranya senang je ya. Tuan-tuan lihat acuan kata dasar sama dengan sama dengan ijaan fi'il madhi maklum wazan 1. Jadi kalau jumpa dalam ayat Quran tu fi'il madhi dia itu ijaan dia sama je. Tengok sini fa'ala, fa'ala. Kalau dia fa'ila, madhi dia pun fa'ila. Kalau dia acuan dia kata dasar dia fa'ula, madhi dia pun fa'ula juga. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, madhi dia fa'ala bermakna kata dasar dia fa'ala lah. Kalau madhi dia fa'ila bermakna kata dasar dia fa'ila. Kalau madhi dia fa'ula bermakna kata dasar dia fa'ula ya. Apakah beza yang ini dengan ni? Yang ini adalah kata dasar. Yang ini ialah kata terbitan kepada kata dasar dalam bentuk fi'il madhi maklum. Yang ini adalah kata terbitan daripada kata dasar
dalam bentuk fi'il mudhari' maklum wazan 1. Ini bermakna daripada kotak sini, daripada sini sampai semua ini adalah kata terbitan, ya, daripada kata dasar. Itu bermakna konsep kita kena kenal daripada kata dasar, dia boleh jadi fi'il madhi, dia boleh jadi fi'il mudhari', dia boleh jadi fi'il madhi majhul, dia boleh diterbitkan dalam fi'il mudhari' majhul dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada sini, ya, daripada sini. Okey, ya. So insyaAllah hari ini kita sudahi dengan maklumat yang kita cuba kumpulkan tadi. So besok hari Rabu kita akan sambung lagi untuk mengenal yash'uru tu, dan kita akan buatkan seperti biasa, ya. Kita akan lihat komponen dalam kalimah tu, kita akan terangkan komponen-komponen dia, lepas tu kita akan buat penerangan kepada kalimah itu, kemudian kita akan buat pembentukan kalimah, dan akhir sekali kita terjemahkan, ya, makna ataupun beri makna kepada kalimah. Kalau kita boleh sampai 4 perkara ni, maknanya kita dah mula mengenal dia, ya. Lepas tu simpan dia nanti dalam template tu. Malam pun saya ada tunjukkan sikit, ya, bila dah tahu tu, dah kenal tu, simpan dia dalam template tu, ya, supaya kita tak lupa, ya. Kalau kita tak rekodkan, nanti kita jumpa sekali lagi pun kita tak kenal dia, ya, sebab kita tak biasa dengan macam mana nak mengaturkan pembelajaran mengenal kalimah ni dengan cara sistematik, ya. Dan kita dah bagikan template tu untuk tuan-tuan guna pakaikan, ya. Kalau pembelajaran ni kita banyak belajar tapi kita tak ada sistem, maklumat tu dia berterabur, ya, sana sini, ya. Jadi dia tak kemas. Gunakan sistem yang ada ni untuk membantu kita, ya, mengemaskan, ya, pembelajaran ni. Nanti lagi banyak kita belajar, lagi banyak gugur, ya, hilang. Kita nak yang sikit kita rekodkannya baik-baik. Kalau banyak pun kita rekodkan juga dengan sistem, ya, dengan baik, supaya kita tidak lupa apa yang kita pelajari, ya. Dan yang bagusnya bila kita tak lupa, kita dah faham, dia akan membantu kita bila berjumpa kalimah-kalimah lain nanti, sebab kaedah dia sama. Sebab tu jangan kena praktikkan. Kalau kita tak praktik, dengar saja, kita akan lupa, ya. Okey, ya. So insyaAllah untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan kita akan sambung lagi besok, masih lagi dalam kalimah yang sama tu. Banyak lagi maklumat-maklumat yang boleh kita kenal daripada kalimah itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا Waalaikumsalam.